Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidatul Sofia binti Muhammad Arif, memegang kad Matrik A169305. Hari ini saya akan bentangkan dapatan untuk temu bual bersama ahli klinikal. Sebelum kita mulakan, saya harap semua dapat beri perhatian yang baik ya. Antara isi kandungan untuk pembentangan kali ini adalah pengenalan ahli klinikal, profesionalism, pengalaman dan cabaran, langkah alternatif, pendapat ahli klinikal dan juga kesimpulan seperti yang tertera di sebelah ini. Apa itu pasukan multidisiplin? Baiklah, pasukan multidisiplin ialah satu kumpulan yang memiliki kepelbagaian disiplin yang akan dibentuk kepada satu unit dan dianggotai oleh individu-individu yang terlatih serta relevan untuk bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti perkhidmatan. Sebelum tu, mari kita kenali ahli klinikal yang telah saya temu bual. Nama beliau ialah Azizah binti Mat Yusof. Beliau merupakan graduan dari Kolej Politek Mara yang mengambil diploma kejururawatan. Beliau juga mempunyai pengalaman bekerja di klinik swasta selama 4 tahun. Kini, beliau bertugas di Hospital Putrajaya dari tahun 2017 sehingga kini. Seterusnya, bidang tugas ahli klinikal. Bidang tugas yang pertama ialah berperanan dalam kesemua aktiviti penjagaan kesihatan, termasuklah penjagaan primer, sekunder dan juga tertial. Apa itu penjagaan primer, sekunder dan juga tertial? Penjagaan primer ialah aktiviti-aktiviti yang mempromosi kesihatan, pencegahan dan juga pengawalan penyakit. Manakala untuk sekunder dan juga tertial ialah aktiviti penjagaan kesihatan di hospital. Seterusnya, jururawat juga merupakan tenaga kerja yang profesional dalam perkhidmatan kesihatan negara. Seterusnya, yang keempat ialah jururawat berperanan untuk memantau keadaan pesakit dari semasa ke semasa. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan pengalaman dan juga cabaran yang telah dikongsikan oleh ahli klinikal. Berdasarkan temu bual, ahli klinikal ini juga telah berkongsi pengalaman daripada jenis rawatan yang telah beliau berikan semasa di klinik swasta dan juga di hospital kerajaan. Kebanyakan rawatan yang telah diberikan di klinik swasta adalah berkaitan dengan kes-kes yang lebih ringan, iaitu kes-kes demam, pemeriksaan kencing manis, pemeriksaan darah tinggi dan juga pengambilan ubat. Kebanyakannya begitu. Tetapi untuk hospital kerajaan, kes-kes yang telah dikendalikan adalah daripada skala yang ringan, sederhana dan juga berat. Hal ini dikatakan demikian kerana kos rawatan di hospital kerajaan lebih rendah berbanding di klinik swasta. Oleh hal yang demikian, ramai pengguna yang memilih hospital kerajaan untuk menangani kes-kes yang lebih berat berbanding klinik swasta. Pengalaman seterusnya adalah berkaitan dengan hubungan antara jururawat dan juga pesakit. Bagi pendapat beliau, jururawat dan juga pesakit perlulah mempunyai hubungan yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang jururawat perlulah memeriksa kesihatan pesakit secara menyeluruh. Dengan adanya hubungan yang baik, pesakit juga akan memberi komitmen yang sangat efisien untuk para jururawat memeriksa skala kesihatan mereka secara menyeluruh. Pengalaman yang ketiga ini lebih menarik, iaitu pengalaman bersama pesakit OKU. Jadi, berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, ahli klinikal ini pernah berhadapan untuk merawat dengan pesakit OKU. Bagi pendapat beliau, untuk merawat pesakit OKU ini memerlukan kesabaran dan komitmen yang lebih tinggi. Hal ini adalah untuk memastikan pesakit OKU ini juga mendapat pemeriksaan yang efektif setimpal dengan pesakit-pesakit yang lain. Jadi, bagi memastikan pesakit-pesakit OKU ini mendapat pemeriksaan yang efektif, mereka juga berperanan untuk mengawal emosi pesakit-pesakit OKU ini bagi memastikan rawatan tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya kita akan bincangkan mengenai cabaran-cabaran yang telah dilalui oleh ahli-ahli klinikal. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, ahli klinikal ini telah berkongsi cabaran-cabaran yang telah beliau lalui. Antaranya ialah apabila berhadapan dengan pesakit yang tidak memahami bidang tugas mereka. Perkara ini berlaku apabila berlakunya kelewatan sepanjang proses rawatan.
Perkara ini disebabkan adanya ramai pesakit-pesakit yang menunggu giliran sehingga menyebabkan adanya pesakit yang tidak sabar untuk mendapatkan rawatan. Jadi, sebagai seorang yang profesional, seorang jururawat perlulah menjelaskan dengan lebih baik kepada pesakit-pesakit tersebut. Cabaran yang kedua adalah selaras dengan situasi negara kini, iaitu berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dengan situasi ini, mereka akan berhadapan dengan pesakit yang ramai setiap hari. Maka mereka perlulah bekerja lebih masa sehingga menyebabkan kesihatan mereka sendiri merosot daripada kesihatan diri dan juga kesihatan mental mereka. Selain itu, mereka juga akan kurang masa bersama keluarga. Tapi bagi pendapat ahli klinikal yang telah saya temubual, beliau menyatakan sanggup untuk menjalankan tanggungjawab tersebut dengan penuh kesabaran dan komitmen. Perkara ini adalah untuk memastikan tidak ada nyawa yang tidak selamat. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan ini, ahli klinik ini telah menjalankan beberapa langkah alternatif untuk menghadapi cabaran-cabaran berikut. Antaranya adalah mengekalkan profesionalisme. Perkara ini adalah selaras dengan cabaran yang pertama sebentar tadi, iaitu apabila berhadapan dengan pesakit-pesakit yang tidak dapat memahami bidang tugas mereka, mereka perlulah mengekalkan profesionalisme diri mereka dan terus menjelaskan dengan baik, dengan jelas kepada pesakit-pesakit agar tidak dapat mengeruh keadaan lagi. Seterusnya adalah amalan budaya penyayang. Sebagai seorang jururawat, mereka perlulah mengamalkan amalan budaya penyayang ini. Perkara ini adalah untuk memastikan mereka kelihatan ceria dan juga selesa dengan pesakit-pesakit yang mereka rawat. Dengan ini akan wujudnya keharmonian antara jururawat dan juga pesakit dan sekaligus akan dapat menjalankan rawatan tersebut dengan lebih efisien dan juga efektif. Dengan ini, kelangsungan rawatan tersebut akan berjalan dengan lebih lancar dan selamat. Selain daripada itu, bagi pendapat ahli klinikal yang telah saya jalankan temubual tersebut, beliau juga menyatakan walaupun sepanjang pandemik COVID-19 ini mereka berhadapan dengan pesakit yang ramai setiap hari, mereka tetap akan mengamalkan amalan budaya penyayang ini bagi memastikan pesakit-pesakit COVID-19 ini akan mendapat rawatan yang secukupnya, memandangkan pesakit-pesakit COVID-19 ini akan menjalani rawatan mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya adalah memperkasakan ilmu di luar bidang tugas mereka. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan, beliau telah memperkasakan ilmu terutamanya di dalam bidang OKU. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau sering berhadapan dengan pesakit-pesakit OKU, fizikal dan sebagainya. Dengan ini, beliau cuba untuk mendalami OKU dengan lebih lagi bagi memudahkan proses rawatan yang akan berlangsung. Daripada itu, dengan mendalami ilmu berkaitan dengan OKU ini, beliau juga berpendapat dapat memahami dan juga mendalami jiwa pesakit-pesakit OKU ini dengan lebih lagi yang mana akan memudahkan urusan mereka. Selain daripada itu, pesakit-pesakit OKU di luar sana juga tidak akan berasa malu untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan yang sama seperti pesakit-pesakit normal yang lain. Seterusnya adalah berkaitan dengan pendapat ahli klinikal berkaitan dengan rawatan kesihatan kepada golongan OKU. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan, beliau telah menyatakan yang mana terdapat ramai lagi golongan-golongan OKU yang tidak mendapatkan rawatan kesihatan secukupnya. Hal ini dikatakan demikian kerana adanya beberapa faktor yang telah menyebabkan mereka gagal mendapatkan rawatan kesihatan yang cukup. Antaranya adalah berkaitan dengan kekurangan sumber kewangan, kurangnya kesedaran antara mereka dan juga ahli keluarga OKU itu sendiri dan juga kesukaran untuk membawa OKU ini ke hospital. Demikian, ahli klinikal ini berpendapat dan memohon kerjasama daripada pihak-pihak atasan dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan rawatan kesihatan kepada golongan OKU ini juga diberikan secukupnya bagi memastikan kesihatan mereka juga terjamin. Kesimpulannya, jururawat merupakan seorang ahli klinikal yang berperanan secara menyeluruh di dalam bidang kesihatan. Namun begitu, mereka juga tetaplah perlu menjaga aspek sosial mereka, memandangkan perlulah berhadapan dengan pelbagai ragam pesakit. Pihak-pihak yang bertanggungjawab juga perlulah menjalankan langkah yang proaktif bagi memastikan mutu seorang jururawat itu sentiasa terjaga. Malah, jururawat sendiri juga bolehlah memainkan peranan untuk mendalami pelbagai ilmu di
luang di dalam tugas mereka untuk mengaplikasikannya di dalam tugas mereka seharian.